Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pimana Studio. Kali ini kami akan bawakan lagi 5 tempat sejarah seram di Perak Darul Rizwan. Kelly Castle ni dibina pada tahun 1905 dan dibina oleh seorang peladang getah yang terkemuka dari Scotland, iaitu William Kelly Smith. Bangunan 3 tingkat ni dibina mengikut seni bina istana dari India, iaitu Mohol Castle. Tukang binaan Kelly Castle ni diimport khas dari Madras. Bangunan ni dibina dengan 14 buah bilik dan 1 terowong yang dilengkapi dengan lift yang pertama di Tanah Melayu pada masa itu. Tetapi pembinaannya terhenti hampir dalam 80% siap kerana lift yang dia order tu tak sempat sampai. Kalau pada lah ni, waktu sekarang ni bangunan tu memang tak siap lagi lah, memang dah terbengkalai terus sampai sekarang. So memang jadi tempat tarikan pengunjung untuk mereka nak melawat tempat peninggalan sejarah British yang dulu. Kisah-kisah seram yang pernah berlaku di Kelly Castle ni, yang kuasa yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram kat mata orang, sebab dulu Kelly Castle ni pernah dijajah ataupun digunakan oleh Jepun untuk dijadikan tempat penyiksaan dan membunuh orang. Aku rasa sebab tu kot yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram, sebab apa? Jepun dah guna dia untuk bunuh orang dengan seksa. Satu lagi sebab yang membuatkan Kelly Castle ni jadi seram, anak perempuan Kelly Smith ni dia hilang. Aku tak pasti dia hilang dalam rumah ni ke atau kat mana-mana ke kan, tapi memang anak dia memang hilang, tak jumpa mereka ni memang. Tapi lah ni dah tak ada lah kot anak dia kan, takkan hidup ni berapa tahun ni nak hidup nak. Kat Kelly Castle ni juga ada juga orang pi melawat dengan niat yang lain lah, dari bukan just untuk nak tahu dia punya sejarah saja. Mereka just nak pi sana nak tengok benda-benda yang lain daripada manusia. Itu pun ada orang pi. So contohnya aku boleh kongsi satu cerita ni. Ada satu kumpulan yang berapa orang tak pasti, tapi dalam tu dia orang pergi buat penggambaran untuk tangkap benda-benda yang mistik dalam tu. Okey. So dalam tu dia orang dah terserempak dengan satu lembaga yang menyerupai seorang lelaki berpakaian lengkap Eropah yang menjenguk mereka dari satu tingkat dalam bangunan castle tu lah. Satu lagi kisah dia, ada satu grup ni, mereka nak main melawat Kelly Castle ni lah, tapi mereka mungkin first time. Mereka pergi tak kenal dengan time ni pada tutup lah. Dia sampai pukul 5 lebih lah, tapi dia main lepas pukul tu. So ada satu seorang pegawai keselamatan kat situ, dia macam ditahan mereka, kata kita tak boleh masuk sebab dah lepas waktu melawat. Lepas tu okey lah, dia pun guard tu pun dah nak masuk guard house balik. Lepas tu dia pergi tengok, dia berjalan, dia tengok dia tak ada kaki, dia macam melayang pergi kat guard house tu. Reaction dia orang masa tu aku tak pasti kan, tapi kalau hampa jumpa macam tu, hampa rasa hampa reaction hampa macam mana? Area Tasik Raban dibuka pada tahun 2004, di mana kita sedia maklum ianya ditutup pada tahun 2010 lagi. R&R ini juga dibina dan berdekatan ataupun di atas jambatan Raja Muda Nazrin, iaitu di Perak. Jadi sebenarnya
R&R Tasik Raban ni seringkali dikaitkan dengan aktivis paranormal lah yang melawati ke sana. Di R&R Tasik Raban ni selalulah orang nampak lah, yang mostly kepada ramai orang luar sana yang nampak Tasik Raban punya R&R ni macam function lagi, masih berfungsi, masih berjalan seperti sedia kala. Tapi padahalnya Tasik Raban R&R ni sebenarnya dah tutup. Tasik Raban R&R ni juga dikatakan orang yang sering lalu ke sana pernah nampak seorang wanita yang kadang-kala dia diam ataupun kadang-kala dia terbang dan melintasi jambatan di Lembung, Perak. Dikatakan juga bahawa di R&R Tasik Raban ni, dia punya jalan di depan R&R tu sering kali berlaku kemalangan. Pengalaman seram yang ada di Tasik Raban R&R ni, di mana dikatakan ada seorang hamba Allah ni yang singgah ke R&R Tasik Raban untuk singgah makan lah. Biasalah orang yang selalu lalu kat highway apa semua ni, mereka akan berhenti R&R. Jadi nak jadikan cerita, dia pun singgah itu nak berhenti makan. Tapi pada tahun yang dia singgah makan tu 2013. Tasik Raban R&R ni seperti mana yang dalam pengenalan kita awal tadi, dia tutup pada 2010. Jadi apa yang dia makan? Dikatakan seorang juruteknik yang singgah ke R&R Tasik Raban untuk berhenti solat lah dekat sana. Jadi dia tersampak dengan satu pakcik. Okey, pakcik misteri lah kalau aku gelarkan kat sini. Di mana pakcik tu tanya dekat dia, nak pergi mana? Dia abang dia nak pergi surau, nak semayang. Jadi disebabkan dia tersampak dengan pakcik tu, dan dia juga dapat tahu yang pakcik tu sebenarnya bukanlah orang, maka keesokan harinya dia demam. Masyarakat di sekeliling ataupun netizen lah yang kita panggil dekat sini pernah terserempak dengan pemandu ataupun kereta yang dimana jalan kereta tersebut tak ada pemandu yang bawa kereta tu kan. Kita pun sedia maklum dekat pengenalan tadi ataupun di kisah seram Tasik Raban ni, banyak sejarah-sejarah seram ataupun kemalangan yang ada di Tasik Raban R&R ni. Jalan Supitan ni merupakan jalan yang salah satu jalan yang shortcut Great Taiping terus ke Banjaran Titiwangsa. Dan jalan ni juga adalah salah satu jalan yang paling sunyi dekat Perak, di mana dekat jalan ni, sepanjang jalan ni memang penuh dengan hutan kiri kanan, dan juga hampirlah dikatakan dalam notes 0.001% saja kereta yang lalu dekat situ. So memang jalan ni memang sunyi lah, ramai tak guna jalan ni. Kisah seram di Jalan Supitan ni ada beberapa kisah. Dan juga tempat ni dikatakan salah satu tempat di mana tempat pembuangan mayat ataupun tempat pembuangan benda macam tu lah. Banyak kes pembunuhan yang berlaku dekat Jalan Supitan ni, di mana mereka buang mayat-mayat dekat kawasan ni lah, sebab kawasan ni memang kawasan yang sunyi. Jadi pengalaman seram yang ada dekat Jalan Supitan ni, ada salah satu keluarga yang menaiki kereta. Keluarga ni follow satu kereta dekat depan. Tiba-tiba bila dah sampai satu simpang tu, kereta ni terus hilang. So dari situ keluarga ni pelik lah, sebab apa kita tu tiba-tiba hilang lepas-lepas simpang tu je. Mungkin halusinasi ataupun sebaliknya. Kaswa Rinain. Tempat ni pernah digunakan oleh tentera British dulu untuk dijadikan tempat beristirahat dan tempat tidur mereka. Selepas tahun 1970-an, kerajaan Perak mengambil alih tempat ni dan dijadikan sebuah hotel, Kaswa Rinain. Kemudian hotel ni siap sepenuhnya dibina dan dibuka oleh
untuk kegunaan awam pada tahun 2000 dan dapat bertahan hanya sampai 2010 sahaja kerana tak mampu menampung kos pembinaan dengan maintenance. Maybe sebab tak dapat sambutan tu, mungkin tempat dia tak strategik ke macam mana kan. Lagipun tempat dia pun agak scary untuk orang tak masuk kot. Hotel ni pun ada kisah-kisah yang berlaku dulu di terbalik pembinaan dia ni. Pengalaman orang dulu-dulu yang pernah kerja di sini, pengunjung itu cerita dia pernah kena ubah tempat tidur dia daripada tempat tidur asal dia. Dia bangun pagi tengok dia kat luar bilik tu. Lepas tu ada satu lagi kisah dia macam ni. Ada satu family tu, dia check in kat hotel ni. Bila dah check in semua macam manusia biasa kan, cuma dia pun tak banyak bercakap lah masa tu. So dia pun masuk lah hotel, so dia pun tak bunyi lah, tak ada macam, tak nampak dia pun keluar pun, tak nampak dia pun lalu kat lobi nak pergi makan pun, semua tak nampak. So dia pun jadi macam was-was dengan pelik kan, dia pun ni tak keluar makan ke tak pergi mana-mana dulu dalam hotel tu je kan. Lepas tu dia pun dapat panggilan call daripada bilik tu, tapi bila dia angkat bunyi angin je, macam bunyi nafas. Lepas tu disebabkan itu, dia pun buat check lah dalam bilik tu. Dia pun masuk, dia pun nampak peralatan dalam tu memang macam bekas guna, tapi orang tak ada. Sekolah Sheikh Michael. Sekolah ni dibina oleh Mubalik. Sekolah tersebut juga merupakan rumah padri gereja. Kisah seram di sekolah Sheikh Michael ni dikatakan bahawa sekolah tersebut pernah dijadikan markas tentera British dan juga Jepun di sana. Dan sekolah tersebut juga dijadikan bilik rawatan pesakit yang cedera akibat Perang Dunia Pertama. Sekolah Sheikh Michael ni pernah diserang oleh tentera Jepun, yang di mana tentera Jepun menggunakan kapal terbang mereka sendiri dan tembak ke arah sekolah tersebut, tapi sekolah tu taklah sangat mengalami orang kata apa, kerosakan yang sangat teruk. Pengalaman seram sekolah Sheikh Michael, di mana dikatakan di sekolah tersebut ada satu terowong rahsia, mungkin digunakan pada peperangan dunia yang pertama. Di situ ada kes kematian seorang pemuda ataupun budak disebabkan faktor sesak nafas yang mungkin menyebabkan keadaan terowong itu tercemar dan sebagainya, kita tak tahu. Dan di sekolah Sheikh Michael ni juga ada juga di mana masyarakat di sana mengklaim bahawa mereka nampak satu lembaga padri yang tidak berkepala di sana. Sampai takat tu je kami punya cerita tentang 5 tempat yang ada kisah seram dan sejarah di sebaliknya. Hampa boleh komen kat bawah. Macam biasa, hampa jangan lupa untuk subscribe kalau hampa tak subscribe lagi channel ni. Yang paling penting, hampa kena tekan butang notification tu untuk hampa dapat kami punya notification kalau kami update video yang baru lah. Pimana Studio ada kami punya social media, Twitter, Facebook dengan Instagram. So hampa boleh follow kami punya ni, hampa just type Pimana Studio, dia akan keluar. Kata-kata terakhir aku sebelum aku endingkan video ni, hargailah jasa guru anda. Okay, so Assalamualaikum dan jumpa lagi.